Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kembali menyaksikan Gaspirasi episod terakhir pada malam ini bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Sebelum itu nak sapa dulu anda di rumah, apa khabar semuanya? Diharapkan agar anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja dan sentiasa positif. Macam biasa, kepada mereka yang mungkin sedang diduga ketika ini, walaupun kita tak pernah berjumpa, tak pernah bersua, saya nak pesan, percayalah semuanya akan reda dan menjadi baik seperti sedia kala. Baik, Gaspirasi malam ini episod terakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami dan mendapat inspirasi daripada kisah yang kami bawakan kepada anda. Oleh itu, saya nak raikan antara feedback yang anda lontarkan di laman YouTube. Kata Andy Austin, true inspiration. Thank you Gaspirasi, thank you to you too. Juga daripada laman Instagram, daripada Zaki Zaidi, congrats on the good show. Have been great to look forward for young presenters like you. Thank you so much Zaki Zaidi. Juga daripada salah seorang pengikut Gaspirasi di Instagram, malam ini last episod Gaspirasi, saya rasa program ni je yang saya tengok dari episod 1 sampai last sebab nak tengok orang nangis. Tapi apa-apa pun input memang baik. Nak tengok orang nangis je ke? Tapi tak apa, itulah yang kami bawakan kepada anda, kisah suka dan duka, personaliti dan tetamu kita agar kita dapat inspirasi dari pelbagai perspektif. Baik penonton, lebih kurang setahun sudah kita dilanda musuh halimunan COVID-19. Pesanan dan pesanan telah diingatkan kepada kita supaya jangan sesekali leka dan alpa tentang bahayanya penyakit ini yang telah meragut jutaan nyawa di seluruh dunia. Dan kepada mereka yang telah mematuhi SOP, syabas dan terima kasih kami ucapkan. Namun, apa yang membimbangkan apabila terdapat segelintir antara kita yang lupa ataupun seolah-olah tidak sedar bahawa adanya virus ini di sekeliling mereka, penjarakan fizikal dilupakan serta memakai pelitup muka itu sekadar cukup syarat untuk mereka. Jadi apa kata di episod terakhir Gaspirasi pada malam ini, kami bawakan satu individu dan tetamu yang mana cerita beliau akan menjadi satu peringatan kepada kita tentang bahayanya penyakit ini yang mana beliau memang terkena tempias yang sangat teruk daripada pandemik ini, bukan kehilangan seorang, dua orang, tetapi 5 orang ahli keluarga yang tersayang. Bayangkan, sebelum kita bersama dengan beliau, saksikan BT ini dahulu. Pada sekitar bulan April 2020, kita digemparkan dengan satu kluster COVID-19 iaitu kluster Itali yang telah meragut ramai nyawa. Dan kluster ini memberi kesan kepada individu yang akan bersama dengan kita pada malam ini kerana selepas dijangkiti oleh kluster ini yang dibawakan oleh seorang yang mempunyai sejarah perjalanan ke Itali pada sekitar Mac 2020. Jadi di Gaspirasi pada malam ini, kita nak ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada tetamu kita, Aida Nabila binti Muhammad Ghazali. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Baik penonton, sebenarnya Aida Nabila ini tidak punyai sejarah pun, mahupun keluarga beliau tidak punyai sejarah pun keluar negara semasa pandemik COVID-19. Tapi siapa sangka impaknya kerana kluster Itali ini telah meragut bukan seorang tetapi 2 orang, tetapi 5 orang ahli keluarga tersayang beliau. Dan apa yang lebih menyayat hati apabila secara keseluruhannya 50 orang lebih kurang keluarganya dijangkiti positif COVID-19. Apabila semakin ramai ahli keluarga Aida Nabila dari hari ke hari dijangkiti COVID-19 pada ketika itu, apa gambaran perasaan Aida pada ketika itu?
Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Gas dan seluruh tim TVS sebab telah menjemput saya untuk berkongsi cerita tentang pengalaman saya dijangkiti COVID-19. Okey, perasaan pada masa tu sukar untuk saya gambarkan dengan kata-kata. Sehingga sekarang saya tidak mampu untuk menyatakan perasaan saya yang sebenarnya. Namun sudah pastinya perasaan sedih dan risau tu tentu ada. Sebab bukan sahaja satu persatu ahli keluarga kami yang disahkan positif COVID-19, tetapi juga 5 orang ahli keluarga saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sangat dekat. Dan antara 5 orang yang pergi disebabkan oleh wabak virus COVID-19 ini adalah arwah nenek Aida Nabila, lagi adalah ibu saudara, seterusnya Bapa saudara, dan 2 orang lagi ahli keluarga nenek saudara dan 2 orang lagi bapa saudara. Jadi keseluruhannya 5 orang 5 yang orang. meninggal dunia akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi semasa keluarga Aida semakin ramai disahkan positif COVID-19 dan pada masa itu ibu dan bapa Aida pula disahkan positif COVID-19 ini dan terpaksa bergerak sendiri ke hospital pada masa itu kerana pada itu masih lagi awal musim pandemik ini. Jadi apabila mereka meninggalkan Aida dan 2 lagi orang adik-beradik lain di rumah, boleh dikongsikan apa antara pesanan ibu dan bapa Aida kepada Aida sebagai anak sulung? Okey, sebenarnya pada masa itu selepas sahaja kami melakukan swab test, kami sudah diarahkan untuk mengasingkan diri di dalam bilik masing-masing. Walaupun kami duduk dalam satu rumah, kami tidak boleh berinteraksi atau apalagi bersentuhan antara satu sama lain. Jadi pada masa tersebut kami hanya berkomunikasi melalui telefon sahaja. Jadi sebelum ibu dan ayah bergerak ke hospital, mereka sempat berpesan agar kami semua menjaga diri masing-masing dan kami adik-beradik juga sempat berpesan kepada mereka supaya terus kuat melawan virus tersebut dengan sedaya upaya. Dan pada ketika itu, apa yang membimbangkan adalah kesihatan kedua ibu bapa Aida kerana pada masa mereka kuarantin itu, pada masa sama juga mungkin arwah bapa saudara dan ibu saudara pergi ataupun sebelum mereka pergi kuarantin ke hospital. Ibu saudara pergi, ibu saudara meninggal pada hari yang sama ibu dan ayah masuk ke hospital. Manakala saya punya bapa saudara meninggal pada hari saya yang dimasukkan ke hospital. Apabila seorang demi seorang keluarga Aida disahkan meninggal dunia disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, pastinya rasa khawatir itu ada. Jadi apabila ditinggalkan bersama dengan 2 orang lagi adik-beradik yang lain di rumah, how do you motivate yourself and your siblings? Sebab dengan pemergian seorang demi seorang ahli keluarga tersayang, pastinya itu mengundang kerisauan. Mungkin kita tidak mahu perkara yang sama terjadi kepada ibu bapa kita. So how do you motivate yourself? How do you manage your siblings at that time sebagai anak sulung di rumah? Ya, walaupun macam yang Gas cakap mesti khawatir tu ada, risau tu ada, tapi kami cuba untuk sedaya upaya untuk kekalkan fikiran yang positif yang kami semua boleh melawan virus ini. Dan pada masa yang sama kami dapat juga sokongan dan semangat daripada orang-orang luar, kawan-kawan dan bahkan ada orang yang tak kenal memberi kata-kata semangat kepada kami dan perkara tersebut sangat membantu kami untuk go through everything lah. Jadi maksudnya pada masa itu biarpun Aida dan 2 lagi adik-beradik lain di rumah, mungkin penggunaan teknologi dan komunikasi itu dimanfaatkan Ya, untuk betul. stay connected with your family. Mungkin ada juga antara ahli keluarga lain yang datang melawat pada ketika itu mungkin? Tidak boleh sama sekali sebenarnya untuk orang lain melawat kami di rumah sebab memang sudah diarahkan untuk mengasingkan diri daripada orang luar. Aida baru berumur berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun. Bayangkan penonton, 26 tahun ditinggalkan bersama dengan 2 lagi adik-beradik tersayang di rumah yang mungkin menunggu keputusan sama ada mereka positif ataupun tidak. Dan apa yang lebih menyayat hati apabila bapa Aida, Encik Muhammad Ghazali pula disahkan tidak sedarkan diri. Bayangkan 50 hari di hospital tidak sedarkan diri. Bagaimana
puan ibu kepada Aida dan Aida sendiri mengatasi cabaran ini. Perinciannya selepas ini hanya dalam Gaspirasi. Dalam tempoh setahun yang lalu, pandemik COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi di seluruh dunia. Ada anak yatim yang kehilangan orang tuanya, pemergian datuk dan nenek tercinta, dan ada pasangan yang menangisi pemergian insan tersayang yang pergi berseorangan di hospital. Ekoran pada masa itu, lawatan ke hospital tidak dibenarkan ekoran bahayanya wabak COVID-19 ini. Dan pada malam ini, situasi yang sama dilalui oleh tetamu kita, Aida Nabila, yang mana sepanjang 50 hari bapanya, Encik Muhammad Ghazali, tidak sedarkan diri di hospital. Beliau dan keluarga tidak dibenarkan melawat perasaan pada ketika itu. Pastinya sangat khawatir. Kita bimbang perkara yang sama berlaku kepada arwah nenek saudara, arwah bapa saudara, juga arwah ibu saudara turut berlaku kepada bapa tercinta. Dan ditambah lagi pada ketika itu dengan pressure dan tekanan daripada setengah netizen, dan suka untuk saya memetik ada satu artikel yang mempunyai tajuk "Hentikan Tomahan, Ibu Saudara Tidak Pernah ke Itali". Bagaimana, apa yang berlaku pada ketika itu sebenarnya? Bagaimana perkara ini boleh terjadi, and how do you manage your emotion at that time? Sebenarnya sebab masa mula-mula tu orang ingatkan makcik saudara yang pulang daripada Itali kan. Tetapi sebenarnya seluruh keluarga kami pun tidak pernah keluar negara pada masa tersebut. Jadi walaupun dalam keadaan khawatir, risau apa semua itu, saya rasa saya bertanggungjawab untuk memberitahu perkara sebenar kepada orang luar agar mereka tidak terus mengecam ataupun memberi kata-kata negatif kepada makcik saya yang memang tak bersalah langsung. Dan perasaan memang sangat seperti yang saya cakap tadi, memang saya tak boleh nak gambarkan sampai sekarang. Namun saya sentiasa ingatkan diri saya bahawa saya mampu untuk melalui semua yang Allah telah turunkan kepada kami sekeluarga. Pujian ini sangat hebat kepada Aida Nabila dan keluarga. Dan stigma yang negatif tu, Aida. Kerana pada hari ini ada sahaja pihak majikan disebabkan oleh stigma yang negatif ini tidak mahu menerima mereka yang mungkin bekas pesakit positif COVID-19 untuk turut sama bekerja dengan mereka. Pada pandangan Aida, bagaimana Aida melihat situasi stigma negatif ini, ataupun mungkin Aida turut pernah mempunyai pengalaman yang sama? Okey, untuk saya sendiri, saya tak pernah mengalami dipandang serong macam tu, stigma negatif. Tapi stigma pandangan tersebut. Aida terhadap stigma yang macam ni? Namun ahli keluarga saya yang lain pernah mendapat stigma yang sebegitu. Jadi dekat sini saya nak mengambil peluang untuk memberitahu orang-orang dekat luar bahawa orang yang telah pun sembuh daripada penyakit COVID-19 ini, mereka tidak akan menjangkiti sesiapa lagi. Jadi tak ada kerisauan yang sepatutnya ada di dalam diri mereka terhadap orang yang telah sembuh daripada COVID tersebut. Dan Aida Nabila ini merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Semasa musim pandemik COVID-19 ini, bukan sahaja hampir 50 orang ahli keluarga tersayang disahkan untuk dijangkiti positif COVID-19, tetapi juga bapanya, Encik Muhammad Ghazali, disahkan tidak sedarkan diri selama lebih kurang 50 hari. Perasaan bimbang tu pasti ada. Jadi pada ketika itu, tekanan yang diceritakan oleh Aida kepada saya, sampaikan dia tidak dapat diasak dengan pelbagai soalan. How's your dad? Bila nak discharge? Bila start admit dekat hospital? Kenapa? Kenapa agaknya persoalan-persoalan sebegitu tidak dapat diterima oleh Aida pada ketika itu? Sebabnya pada masa tersebut saya sendiri pun tak tahu jawapan bagi soalan-soalan mereka, dan sebenarnya
I tend to ignore lah actually orang-orang yang approach tanya soalan sebegitu, sebabnya saya tak nak nanti apa-apa yang saya katakan boleh menggurus hati mereka pula. Sebab kan terlalu banyak tekanan dan yalah macam Dan soalan-soalan macam itu selalunya datang daripada siapa, Aida? orang-orang terdekat, tapi maksudnya mereka sangat risau lah. Mereka risau, saya faham mereka risau tak dengan keadaan kami sekeluarga, dengan keadaan ayah. Tapi itulah susah untuk saya respon masa Faham. tersebut. Masa itu sangat berat kepada Aida. Tambah-tambah lagi seorang demi seorang ahli keluarga meninggalkan mereka. Aida, kalau boleh saya nak tanya, maaf kalau soalan ini sedikit menggeriz hati ke apa, tetapi kita nak tahu juga kita kena sentiasa redha dan tawakal untuk setiap possibility ataupun keberangkalian yang berlaku dalam hidup kita. Pada masa itu ada tak terfikir after my arwah nenek saudara, ibu saudara dan 2 orang arwah bapa saudara, pernah tak terfikir pada masa itu that it could be my dad's turn next? Pernah tak? Sejujurnya pernah, tapi bukan saja ayah, bahkan diri saya sendiri pun saya pernah terfikir yang maybe lepas ni saya pula kan yang Allah akan jemput. So sebabnya kita dah tengok dalam masa yang sangat singkat tersebut, satu persatu ahli keluarga diambil. Jadi sudah tentunya lah ada pemikiran tersebut kan. Tapi pada masa yang sama saya tetap berharap dan saya yakin yang setiap doa yang kita panjatkan tu Allah akan dengar, dan itu sajalah cara saya untuk menenangkan diri dan kuat. juga menambahkan harapan lah. Kalau tak tu maksudnya macam dah putus harapan. Pada masa itu pun bulan Ramadan juga kan. Ya. Jadi doa itu adalah sumber kekuatan kepada Aida sekeluarga. Eksklusif di Kaspirasi. Kalau boleh dikongsikan, kita nak dengar apa antara doa yang dipanjatkan oleh seorang anaknya ini di rumah tak kala tidak dapat melawat bapanya di hospital yang terlantar, sedang tidak sedarkan diri. Kita nak dengar apa antara doa yang dipanjat oleh Aida pada ketika itu. Okey, sebenarnya saya ambil masa yang banyak jugalah masa dalam tempoh yang tersebut, tempoh saya sakit, kuarantin apa semua tu. Saya banyak mendengar video-video ceramah agama apa semua, saya tengok cara berdoa yang betul. Dan antara yang saya buatlah, yang saya dah applykan, saya baca banyak doa-doa para nabi, doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, dan juga cara berdoa tu saya apply satu-satu. Macam Allah tu akan ada 99 nama, dan kita kalau kita nak doa tu memang kena panggil nama Allah tu satu persatu. Dan yakinlah macam setiap doa kita tu tak pernah Allah abaikan. Allah akan dengar setiap doa-doa kita. Tidak pernah abaikan. Moving on, apa antara doa yang dipanjatkan tu? Kita nak tahu pada masa itu. Salah satu doa favourite saya iaitu doa Nabi Musa. Saya bacakanlah, boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima ansalta ilayya min khairin faqir. Doa tersebut Nabi Musa dia bacakan masa dia tengah dalam kesusahan. Masa tu Nabi Musa boleh dikatakan homeless. Dia tak ada apa-apa. Tapi bila dia baca doa tersebut, actually doa tersebut dia macam, maksudnya dia bersyukur dengan apa yang dia dah ada. Dia sangat berterima kasih lah. Walaupun dengan segala kekurangan, dengan segala kesusahannya, dia tetap bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi. So benda tu saya apply juga, sebab walaupun dalam keadaan kami sakit, dalam keadaan ayah tengah tak sedarkan diri, kami still bersyukur sebab ayah masih bernafas, kami masih bernafas, dan saya sebenarnya sangat bersyukur ahli keluarga saya yang dipanggil pada masa tersebut kerana sangat diorang pergi dalam keadaan yang sangat menenangkan. Dan saya kira disebabkan doa itulah selepas 50 hari bertarung nyawa, tidak sedarkan diri, selepas 92 hari di hospital dan alhamdulillah dibenarkan untuk discharge daripada hospital. Namun cabaran sebenar apabila untuk memantau kesihatan bapanya di rumah kerana disebabkan oleh keadaan ini, bapanya kehilangan 30 kilogram secara mendadak. Bagaimana mereka memantau kesihatan bapanya di rumah? Selepas ini, hanya dalam Kaspirasi. 21 Mac tahun lepas lah.
tetapi telah dimasukkan ke ICU pada 25 hari bulan Mac. Selama 52 hari saya telah ditidurkan, dan apabila sedar saya dapati diri saya lemah. Yalah, bila lama di hospital lebih kurang 90 hari, bila dapat berita dapat pulang, hati memang syukur sangat dan gembira. Tapi saya expect yang di rumah ada sidak surprise. Hati memang bercampur gaul bau, gembira, sedih kerana terkenang mak, adik, bapa, saudara dah meninggal dunia lah. Beri peluang hidup kedua lah katanya, melekot dia totally rendah, siada rasanya layak kasih untuk ambil vaksin ya. Jadi mereka dah bendaya dah berlaku lebih setahun, dan progress kami okey katanya, saya ada masalah. So bila dapat berita yang kami terus register, kami pun untuk dekat Mas Sejahtera lagi. Kita memang galakkanlah untuk semua ikut disaran oleh kerajaan. Ambillah naya luangnya. Itu kedua, jangan lupa pakai mask, jaga penjarakan sosial, buat hand sanitizer, selalu cuci tangan. Lepas pergi mana-mana lah, balik rumah pun cuci tangan. Jangan lupa mendapat terus tukar pakaian, terus cuci. Even di office pun kena jaga juga penjarakan sosial ya. Every time yang penting bersihkan hand sanitizer pun yang penting mesti cuci tangan lah. And jangan lupa pakai mask. Aspirasi episod terakhir pada malam ini, kami bawakan kepada anda kisah perjuangan bekas pesakit positif COVID-19 yang boleh menjadi eye-opener kepada kita bahawa wabak COVID-19 ini sifatnya tak nampak, tetapi jangan main-main, kesannya boleh meragut sehingga ke hari ini 2,819,096 nyawa. Jadi ini bukan perkara yang main-main. Sebab itu kami sentiasa ingatkan kepada anda, terus jangan leka dalam meningkatkan kawalan kendiri. Masih lagi bersama dengan Aida, bekas pesakit positif COVID-19 yang kehilangan 5 orang ahli keluarga tercinta dan bapanya telah tidak sedarkan diri selama 50 hari. Aida, selepas 50 hari tidak sedarkan diri dan sejurus sahaja bapa Aida sedar daripada keadaan tersebut, siapa orang pertama yang dicarinya dan apa antara kata-kata yang diungkapkan oleh beliau, Aida? Okey, orang first yang ayah cari sudah semestinya mak, sebab masa tu mereka bergerak ke hospital sama-sama. So dia macam pelik lah kenapa dia seorang-seorang, kenapa mana ibu kan, mana mak saya. Dan antara perkara benda-benda yang dia cakap masa mula-mula tu cuma perkara biasa. Sama macam dia tanya macam mana dekat rumah. Dia lebih bertanya tentang kami lah actually. Itu yang lebih dia bimbangkan. Lebih mengenai dibimbangkan. anak-anak dan isteri. Suasana semasa menyambut kepulangan bapa tercinta ini, dengar-dengar ada buat banner. Ya. Perasaan masa tu masih bulan Syawal lagi. Tapi hujung-hujung lah bulan Syawal. Macam mana suasana pada ketika itu di rumah? Adakah Aida dan keluarga pergi menjemput di hospital ataupun menunggu di rumah pada ketika itu? Saya sendiri dari hospital dengan ayah dan family lain dah bersedia dekat rumah lah untuk surprise kan.
So dia tak tahu sebenarnya ada orang dekat rumah. So dia just tahu dia balik hari tu, dia nak itu je lah, nak balik ke rumah lah. Dia memang excited nak balik hari tu. Alhamdulillah, syukur. Ya. Itu yang kita mahukan. Namun cabaran sebenar apabila keadaan bapanya masih lemah, kehilangan berat badan 30 kg dan tidak dapat makan seperti orang lain macam biasa. Jadi apa cabarannya dan apa yang dilakukan oleh Aida dan keluarga di rumah untuk memantau kesihatan bapa Aida? Okey, disebabkan ayah tak boleh nak makan macam kita, macam orang normal. Semasa tu dia makan menggunakan tube dan hanya susu saja. Sampai sekarang masih? Tak, alhamdulillah sekarang ayah dah boleh makan. Dia berhenti macam biasa. sejak bulan 1 Januari. Bulan Januari yang lepas. Dan sekarang dah boleh makan macam biasa. Alhamdulillah. So masa tu memang kena, sebab ayah kena makan dalam 7 kali sehari setiap 3 jam lah. So kami kena make sure yang ayah makan pada masa yang tepat supaya dia tak lapar, and itu salah satu cara untuk bagi dia tenaga sebab dia tak boleh nak makan benda lain. So kena make sure lah. Ada tak satu ketika tu, biasalah manusia kita tak dapat tahan selera kadang-kadang, dan begitu juga dengan bapa Aida. Mungkin ada masanya beliau teringin nak makan kari ke, apa-apa masakan yang selalunya dimakan oleh orang lain ketika waktu perayaan dan sebagainya. Ada tak pada ketika itu yang bapa Aida tersalah makan dan ianya memberi akibat kepada bapa Aida? Alhamdulillah, ayah walaupun dia ada rasa nak makan tu tapi dia tetap tahan sebab yelah kita nak sembuh, so kita kenalah dengar apa yang doktor dah sarankan. Tapi dia selalu kalau dia ingin something, dia nak makan something, dia selalu macam belikan benda tu tapi untuk kita orang yang makan. Alahai. Tak apa, kami doakan agar Encik Muhammad Ghazali segera sembuh dan boleh menjalani rutin harian seperti biasa. Melihat kepada apa yang berlaku ini Aida, apa rutin harian yang mungkin dahulu selalu dilakukan tapi disebabkan oleh pandemik ini, melihat kepada keadaan bapa yang macam ni sekarang, apa perbezaan rutin harian tu? Saya rasa sekarang ni lebih kepada menjaga diri, menjaga kesihatan lah. Sebab kita dah pernah sakit kan. So kita tahu betapa pentingnya kesihatan tu. So sekarang ni macam kita always remind each other macam okay, ni jangan makan banyak sangat ke, and also macam kena sentiasa bersih diri. So benda-benda macam tu lah. Itu yang sentiasa diutamakan lah. Ya. Sebagai seorang, sebab kita tak nak benda berulang lagi sekali. Jadi sebagai seorang yang terkesan sangat teruk ekoran pandemik COVID-19 ini, mungkin pesanan Aida kepada mereka di luar sana untuk terus bertahan sebelum mereka divaksinasi mungkin tidak lama lagi. Pesanan Aida. Okay. So dekat sini saya nak ambil kesempatan kepada semua. Sebabkan COVID-19 ni masih lagi menular dekat negara kita. So saya harap semua boleh ikut apa yang KKM dah sarankan, sebab kita tak nak ramai lagi yang kehilangan ahli keluarga macam yang kami telah lalui. Dan inilah, ikut je lah SOP semua supaya semua selamat. Sebab kita tak tahu, maybe one day kita pula yang menjangkiti orang lain. Betul. Kita tidak tahu adakah kita menjadi punca kepada pemergiannya ahli keluarga orang lain. Sebab itu kami bawakan cerita ini pada malam ini sebagai peringatan kepada kita supaya jangan acah tak acah dalam mematuhi SOP dan sentiasa tingkatkan kawalan kendiri. Terima kasih Aida kerana sudi berkongsi cerita bersama dengan kami. Kami harapkan agar Encik Muhammad Ghazali terus segera lebih sembuh dan dapat menjalani rutin harian seperti biasa. Baik, penonton di rumah, kepada anda sekali lagi, ini adalah episod terakhir Gaspirasi untuk musim yang pertama. Jadi selepas kita berehat, kembalinya nanti kami akan bawakan kepada anda imbasan pelbagai kisah suka dan duka yang dibawakan oleh tetamu kita di set Gaspirasi. Daripada tragedi MV Pulau Kijang kepada pemain bola sepak negara Joseph Kalangti, penyanyi Melissa Francis, juru makeup profesional audition dan ramai lagi, semuanya selepas ini hanya dalam Gaspirasi.
Boleh lagi menyaksikan Gaspirasi episod terakhir, episod yang ke-13 untuk musim yang pertama ini. Banyak kisah yang kami bawakan kepada anda, kisah pemain bola sepak profesional negara. Saya ingat lagi, episod yang pertama, di sebalik kelincahan beliau sebagai pemain tengah di padang bola sepak, beliau menunjukkan sisi yang berbeza di Gaspirasi apabila menceritakan mengenai mendiang abangnya. Tak cukup dengan itu, saya juga tersentuh apabila mendengar cerita daripada Encik Haji Awang Ismail mengenai tragedi MV Pulau Kijang. Bayangkan selepas pukulan ombak yang kedua, ibunya pergi. Begitu sahaja. Banyak sebenarnya cerita yang kami bawakan kepada anda. Cerita komuniti orang kita pun sebagai inspirasi kepada kita dari pelbagai perspektif. Sebab itu, khas untuk episod yang terakhir pada malam ini, kami bawakan video imbasan sepanjang 13 episod kami bersiaran hanya untuk anda saksikan. Setiap orang akan tahu kehilangannya macam ni. Orang yang merasa kehilangannya akan tahu macam ni rasa. Aku rindunya. Maafin dah. Siapalah kami, ya Allah, kalau tiada seorang yang bernama ayah. Waktu tu macam dunia kita orang sangat gelap. Bermakna nak confirm ya mak kami sibuk, kami pun Encam pun kami dah tahu dia memang mak kami. Jadi kami pun dia suruh saya dah ngecam ngecam ayat dia lah. Bila kami ngecam saya dengan abang kami nang nyalah mak kami yang tidak tahulah demi Sorry. Mau makan, mau beli apa, mesti nanya dulu. Ca, boleh beli ya Kak Ca? Kemana mak? Makan je. Kenek tu kita dah mampu. Kemana? Mau makan sushi king lah. Pun takut. Dulu mau makan sushi king pun takut. Pasal, yalah. Nangga orang pakai baju kaca-kaca semua nak. So bila kita orang nangga kita tu berjaya, famous, pasal family kita macam si pakai barang yang lebih bagus ke apa, memang orang pada macam tu. Mel tu senang ke diri, tapi family-nya merinsak. So kami sih suka orang pada macam ya, merinsak tu maksudnya merinsak tu aja lah bagus, nampak kaya, tapi family saya ada pakai apa bagus-bagus, pakai benda tu, makan pun macam ikat perut. So kami saya suka orang pada macam ya. So kami pernah mendengar bapa kami, Abah, aku semua hidup susah. Kami memang dah, kami semua hidup susah bah, sebab puas kena hina bah. Dari kecil nangga orang pakai baju pun kita orang macam ketawa bah nangga kita. So mungkin sebab yalah kami kini tu boleh semua susah. Semua family ku susah. Boleh kita jadi yang paling kaya. Asal kita selesa nak. Ibu saya sangat membantu saya. Dia sangat mendorong dan membantu saya untuk lebih maju sampai saya kat sini. Ibu saya bukan setakat ibu, tapi dia adalah seorang kawan, sahabat. Apa-apa masalah, mana-mana daripada dulu sampai sekarang, saya memang bercerita dengan dia apa yang saya lalui, apa yang saya rasa. Semuanya ibu saya. Saya sedar ibu saya adalah satu, kata orang, bagi saya sangat penting. Dia sangat-sangat penting dalam hidup saya. Sebab dia memberi segala keputusan atau memberi pendapat benda tu bagus ke tak bagus, dia akan cakap secara jujur. Saya rasa saya dengan ibu saya, walaupun ibu saya tak pernah beri nampak kasih sayang tu dekat saya, dia tak pernah cakap dengan saya mak sayang Udin, tak pernah. Tapi saya tahu setiap benda yang dia lakukan tu adalah satu kasih sayang dia bagi kat saya. Bukan tujuan kami untuk sengaja memberikan adegan sedih
hari demi hari dalam episod Gaspirasi kepada anda. Tetapi itulah kisah orang kita, kekuatan mereka. Bayangkan, itu adalah orang kita sendiri yang mana liku-liku ini dijadikan oleh mereka sebagai sumber kekuatan untuk mereka terus mara ke hadapan. Terima kasih sebenarnya kami ucapkan kepada anda sepanjang 13 episod kami bersiaran. Anda bersama kami memberikan buah fikiran, komen yang positif, mengangkat orang kita sendiri, memberi cadangan kepada kami siapa lagi tetamu yang perlu kami bawakan di Gaspirasi. Dan itulah kata orang, kami sentiasa ingat apa yang berlaku, momen-momen manis, suka dan duka di Gaspirasi sepanjang musim yang pertama ini. Juga terima kasih juga diucapkan kepada episod pertama Joseph Kalangti. Seterusnya kita bersama dengan Datuk Sarbanun Marikan. Seterusnya honor kepada Mams Laksa Puan Mastika, Melissa Francis, Puan Ida Hanikom. Kita ada Chopi Cakap, Auden Syam, Encik Haji Awang Ismail untuk tragedi MV Pulau Kijang, Wan Bainun, Pereka fashion muda kita di Sarawak. Seterusnya kita ada Abang Senyum. Abang Senyum di BKU yang sentiasa mengawal trafik lalu lintas kita setiap pagi. Kita ada juga Dr. Yunis, golongan barisan hadapan kita, dan pada malam ini sebagai peringatan untuk kita terus jaga diri masing-masing, tingkatkan kawalan kendiri semasa musim pandemik ini, kita bersama dengan Aida Nabila. Dan dari sini sahaja untuk saya, Ghazali Zawawi, bersama dengan anda untuk episod terakhir pada malam ini. Ingat penonton di rumah, jangan pernah takut dengan kegagalan. Sampaikan kita lupa kemanisan pada sesebuah kejayaan. Dan ingat, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sampai kita ketemu lagi. Kami umpang dulu. Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Selamat malam. Jaga diri. Orang kata, jangan pernah takut untuk berjalan lambat. Tetapi takutlah jika hanya berdiri diam. Dan ingat, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sejahat mana kita diperlakukan, jangan pernah kita hitung kebaikan kita dan tetaplah berlaku baik kepada semua orang. Kegagalan dengan our lowest point in life, jangan pernah merasakan bahawa itu pengakhirannya. Sedih boleh, tapi menyerah, putus asa, jangan. Jangan biarkan rasa ketakutan kita pada kegagalan mengatasi kemanisan pada sebuah kejayaan. Satu-satunya cara untuk kita melakukan pekerjaan dengan hebat, mudah sahaja dengan mencintai apa yang kita lakukan.